Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Seperti biasa, sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu akan menerangkan dulu apa yang murid-murid akan pelajari pada hari ini. Standard kandungan iaitu 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Kriteria kejayaan. Murid-murid dapat mengenal pasti satu ayat tunggal dengan perluasan subjek dan satu ayat tunggal dengan predikat dalam petikan sains dan makanan dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat membina 2 daripada 3 ayat tunggal dengan perluasan subjek dengan betul dan murid dapat membina 2 daripada 3 ayat tunggal dengan perluasan predikat dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang mari menyanyi bersama cikgu mengikut irama Kalau Rasa Gembira. Bila kita rasa lapar, semua kita nak makan. Tapi kita kena pilih berhasiat atau tidak. Jom, 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 jom. Pilihlah makanan berhasiat. Jajan tukar kacang, sosis tukar sandwich, lollipop tukar buah. Yeay! Sedapnya anak-anak murid cikgu nyanyi. Maka tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah sains dan makanan, berfokuskan kemahiran tata bahasa. Sekarang, cikgu nak murid-murid memberi perhatian kepada penerangan cikgu tentang ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Cikgu nak murid-murid dengar dengan teliti dan fahami. Fokus kita pada hari ini ialah ayat tunggal. Apakah itu ayat tunggal? Murid-murid ingat lagi ke tidak? Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat, Aminah makan nasi. Aminah merupakan satu subjek dan makan nasi merupakan satu predikat. Murid-murid, mari kita fahami apa itu subjek dan apa itu predikat. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Subjek boleh terdiri daripada frasa nama. Jika kita mengikut contoh ayat di atas, Aminah makan nasi, yang cikgu warnakan dengan warna merah itu merupakan subjek Aminah, iaitu frasa nama. Predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Predikat boleh terdiri daripada frasa kerja, frasa sendi, frasa adjektif dan frasa nama. Daripada ayat Aminah makan nasi. Makan nasi merupakan predikat. Makan nasi, makan. Makan juga dikategorikan sebagai frasa kerja. Jadi, Aminah makan nasi adalah ayat tunggal. Mari lihat pula penerangan ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat yang menerima penambahan unsur pada subjek atau predikat ayat. Subjek tambah predikat bermaksud subjek yang diperluaskan tambah predikat yang diperluaskan. Ingat lagi tak nota di sebelah? Ayat tunggal merupakan ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat adalah subjek yang diperluaskan dan predikat yang diperluaskan. Terdapat penambahan pada subjek dan juga pada predikat. Contoh ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Ingat, subjek yang diperluaskan. Predikat yang diperluaskan. Contoh ayat tunggal, adik tidur. Ayat perluasan, adik yang masih kecil itu tidur dengan nyenyak. Jika murid-murid dapat lihat, ayat yang cikgu warnakan dengan warna merah merupakan subjek yang diperluaskan dan ayat yang
diwarnakan dengan warna biru merupakan predikat yang diperluaskan. Adik yang masih kecil itu adalah subjek yang diperluaskan. Tidur dengan nyenyak merupakan predikat yang diperluaskan. Contoh ayat yang kedua, Rafiki makan nasi. Ayat perluasan Rafiki. Rafiki yang lapar itu. Subjek yang diperluaskan. Makan nasi. Makan nasi goreng. Predikat yang diperluaskan. Rafiki yang lapar itu makan nasi goreng. Sama juga yang cikgu warnakan dengan warna merah merupakan subjek yang diperluaskan. Dan yang cikgu warnakan dengan warna biru itu merupakan predikat yang diperluaskan. Daripada Rafiki makan nasi menjadi Rafiki yang lapar itu makan nasi goreng. Ayat yang ketiga pula ialah nenek saya sedang menikmati sup herba. Ayat yang mengalami proses perluasan ialah nenek kesayangan saya sedang menikmati sup herba di dapur pada waktu pagi. Jika murid-murid lihat, perkataan kesayangan itu merupakan subjek yang diperluaskan daripada nenek saya menjadi nenek kesayangan saya. Dan di dapur pada waktu pagi merupakan predikat yang diperluaskan daripada sedang menikmati sup herba menjadi sedang menikmati sup herba di dapur pada waktu pagi. Jadi sekarang murid-murid dah faham kan apa itu ayat tunggal dengan subjek dan predikat yang diperluaskan. Sekarang mari membaca petikan. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada halaman 125. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid pula lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit, manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Puan Faiza sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Berdasarkan petikan ini, adakah murid-murid dapat menjumpai ayat tunggal? Ya, banyak ayat tunggal dalam petikan ini. Antaranya, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Itu merupakan ayat tunggal. Sekarang, cikgu nak tanya murid-murid, adakah murid-murid menjumpai ayat tunggal dengan perluasan subjek dan ayat tunggal dengan perluasan predikat? Ya, betul. Yang berwarna hijau itu, adik kecil manja tidak suka makan ulam. Yang itu merupakan ayat tunggal perluasan subjek. Di manakah ayat tunggal perluasan predikat? Ya, betul. Yang berwarna ungu itu, oren segar, merupakan perluasan predikat. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Sekarang, mari kita fahami pula ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat dengan lebih mendalam. Terdapat 5 ayat tunggal yang telah cikgu keluarkan daripada perenggan pertama. Kita lihat satu persatu. Ayat yang pertama, keluarga Farisha menjamu selera. Apakah perluasan subjeknya? Ya, keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Daripada keluarga Farisha menjadi keluarga bahagia Farisha. Ayat yang kedua,
adik tidak suka makan ulam. Menjadi adik kecil manja tidak suka makan ulam. Kalau murid-murid dapat lihat, cikgu telah mewarnai perkataan subjek dengan warna merah dan perkataan predikat dengan warna biru. Kita lihat contoh ketiga. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Encik Farid yang penyayang pula cuba merasa tapai. Yang penyayang merupakan perluasan subjek daripada Encik Farid. Encik Farid yang penyayang. Kita lihat pula contoh yang keempat. Farisha pula gemar minum jus. Dia akan menjadi Farisha pula menjadi Farisha yang memilih pula, mengalami perluasan subjek iaitu yang memilih. Farisha yang memilih pula gemar minum jus. Kita lihat contoh ayat yang terakhir iaitu minuman itu rasanya sedikit masam. Kita lihat perkataan yang cikgu dah warnai dengan warna merah. Minuman itu ianya akan menjadi minuman buah itu. Buah, dia mengalami fasa perluasan subjek. Minuman buah itu rasanya sedikit masam. Tahniah murid-murid dah berjaya memahami ayat tunggal dengan perluasan subjek. Mari kita fahami pula ayat tunggal dengan perluasan predikat. Contoh ini merupakan contoh yang sama dengan ayat tunggal perluasan subjek. Contoh yang sama, cuma yang ni cikgu akan menerangkan tentang perluasan predikat. Ayat yang pertama, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Fokus kepada perkataan yang cikgu warnakan dengan warna biru. Sedang menjamu selera menjadi sedang menjamu selera di ruang makan. Perluasan predikat di ruang makan iaitu menjadi keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Contoh ayat yang kedua, adik tidak suka makan ulam. Tidak suka makan ulam menjadi tidak suka makan ulam yang berwarna hijau. Mengalami fasa perluasan predikat. Adik tidak suka makan ulam yang berwarna hijau. Contoh ayat yang keempat pula, Farisha pula gemar minum jus. Fokus kepada yang warna biru, cikgu kata gemar minum jus apabila mengalami perluasan predikat menjadi gemar minum jus oren segar. Apa yang ditambahnya? Oren segar. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Okey, baik. Kita lihat pula contoh ayat yang terakhir. Minuman itu rasanya sedikit masam. Lihat perkataan yang berwarna biru. Rasanya masam seperti cuka. Daripada minuman itu rasanya sedikit masam menjadi minuman itu rasanya sedikit masam seperti cuka. Kalau murid-murid dapat lihat juga, perkataan-perkataan yang cikgu highlightkan dengan warna kuning itu merupakan penambahan iaitu perluasan predikat. Okey, sekarang sesi latihan. Murid-murid perlu membuka buku latihan iaitu buku tulis. Tuliskan hari dan tarikh hari ini. Kemudian salin daripada bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat serta kotak-kotak tersebut. Cikgu nak murid bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan juga bina ayat tunggal dengan perluasan predikat. Kemudian apabila sudah selesai, hantarkan gambar pada cikgu untuk cikgu semak dahulu, barulah masukkan ke dalam Google Classroom. Sekian sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu. Jangan lupa kehadiran pada hari ini pada link yang telah cikgu berikan dan jangan lupa siapkan tugasan. Siapa berusaha, dia pasti berjaya. Assalamualaikum. Bye.